Barisan Imam dan Minat, Tuan Fungsi, Barisan Ahli dan Kuasa, Masjid. Seterusnya, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, ibu ayah, datuk datin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpahan karunia, inayah dan kasih sayangnya juga dapat sama-sama kita dipertemukan pada pagi yang berbahagia pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia sebahagian daripada himpunan amal saleh kita bersama, menjadi asbab untuk kembali kita berhimpun di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar, salah satunya adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan bagi umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan kebaikan menjadi miliknya. Dan pada masa yang sama, bila kita doakan kebaikan untuk orang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang suka mendoakan kebaikan untuk orang lain tanpa mereka itu tahu pun doa itu dipanjatkan untuk mereka, maka berkatalah para malaikat, yaqulu malaikah amin wa laka bimithli. Malaikat akan berkata amin, dan malaikat mendoakan perkara yang sama buat si pendoa. Antara doa yang afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 doa yang Allah takkan tolak. Yang pertama, doa seorang musafir sehingga dia sampai. Yang kedua, doa seorang yang sakit sehingga dia sembuh. Yang ketiga, doa orang yang menunaikan haji sehingga dia selesai. Yang keempat, doa orang yang dizalimi sampailah dia diadili. Jadi kalau kita rasa kita dizalimi, salah satu sudut positifnya kita dekat dengan Allah Ta'ala, minta. Dan yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa seseorang kepada orang lain dalam keadaan sahabatnya itu tak tahu pun doa itu dipanjatkan untuk sahabat itu, maka itulah yang paling afdal. Daripada musafir, sakit, menunaikan haji, dizalimi, yang paling afdal doa untuk orang. Jadi dalam hidup kita ni, tuan-tuan perempuan, kita nak mengundang kebaikan datang dalam hidup kita, kita kena banyak doa yang baik. Kata orang masalah itu positive thinking. Dia tarik positivity. Jadi kalau kita banyak doa yang baik untuk orang lain, kita pun rasa baik. Dan kalau kita doa untuk diri sendiri pula, banyak tapisan. Paling kurang ada 3 tapisan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang ada doa itu didengari atau tidak. Didengari dulu. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaqbalu doa min qalbin ghafil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan terima doa daripada hati yang lalai. Maksud doa itu daripada keadaan. Kalau lalai, dia cicak, orang lagi reject, tak dikenal itu, hatinya lalai. Yang kedua, wa
wa ma'amul haram wa man balsuhu haram wa budiya bil haram fa anna yustajab. Makanan dia haram, pakaian dia haram, sumber rezekinya haram. Macam mana Allah nak semua? Nabi sebut. Jadi kalau tengok pula sumber rezeki pada saat kita berdoa tu, setiap ini macam mana? Kalau banyak yang tak baik pun tak layak kita. Yang ketiga, illa al-musyrik wal musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala tengok doa yang lain kecuali dua orang. Yang pertama, orang yang syirik. Kalau dia amalan syirik, khurafat, percaya pada tangkal, percaya pada rumah, suka tikar nombor ekor, awal-awal lagi dah rejected amalan-amalan ini, khurafat, syirik. Wal musyrik, ataupun menyimpan dendam, minta pada Allah keampunan, kemaafan, tetapi dalam jiwanya ada dendam, maka dia pun tidak layak untuk mendapat keampunan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita nak bypass semua syarat-syarat itu, doa yang baik-baik itu. Sebab itu adalah doa yang afdal, kata Nabi SAW, doa yang baik. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini dan 29 Syawal. Pejam sedikit Syawal pun dah nak habis. Tanya balik, apa khabar Quran kita, apa khabar infak kita, apa khabar kita punya qiyamul lail. Kalau bulan Ramadan 10 malam terakhir tu, tiap-tiap malam qiyamnya. Bila masuk 10 malam terakhir Syawal, patutnya macam itulah, copy paste tu. Tapi nampak raya punya sambutan dia tak ada hari. Hari ni dia ada 8 kot masjid buat. Cuba datang nak masjid mana? Daripada masjid Al-Ikhwan, pergi masjid Syafi'i, pergi masjid Wangsa Melawati, Mutaklim, semua tak tahu. Pokok satu je. Kalau lembu ada 3 kot, berapa? Tak senggur je, tunjuk muka senggur, berjalan. Nak balik dah. Banyak sangat. Baik. Subhanallah, makna kata masa tak akan tunggu kan? Kata masa itu kan which for no man. Masa tu tak ada tunggu lagi. Kalau kita lepas. Yang ada adalah masa sekarang. Yang dah lepas tinggal kenangan. Yang belum datang, itu belum datang. Yang ada sekarang. Makna kata setiap perkara ibadah yang kita belum lakukan, harta kita adalah sekarang. Penyesalan demi penyesalan orang yang dah mati adalah hanya minta pada Allah Ta'ala pulang ke dunia. Penyesalan orang yang dah mati, dia minta balik ke dunia. Semua orang dah mati minta balik. Tapi sayang, Allah tak layak. Kerana apa? Kerana dia pernah berada di situasi hidup. Makna kata kalaulah kita banyak benda yang kita tak capai dalam hidup ni, paling kurang kita ada bimbingan orang yang dah mati untuk balik ke dunia. Kita ada. Makna kata kita lagi kaya daripada orang yang semua dah mati sekarang. Sekarang. Walaupun dia mungkin CEO of the company, hartanya multi-millionaire, tapi kalau dia dah mati, terus dia paling miskin dia. Yang kaya satu kita. Sebab apa? Sebab kita ada permintaan semua orang yang mati, iaitu nak hidup. Dan jangan pula apabila kita berpeluang untuk ibadah, kita tidak ambil peluang ini. Jangan pula bila mana kita ada saat-saat yang sepatutnya kita zahirkan ibadah, kita tidak zahirkan nilai yang sebenarnya. Bila ada berpeluang untuk ibadah itu, kita buat sungguh-sungguh. Kerana itu rezeki daripada Allah. Antara rezeki yang besar adalah nikmat nak taat, rasa nak taat itu ada. Ada orang yang Allah tak ada campak perasaan nak taat dalam hati dia. Dia tak ada rasa. Dia tak ada rasa. Dia ada kemampuan, tapi dia tak ada kemampuan. Yang kita boleh taat, boleh pergi masjid itu kan sebab kita mampu buat. Tapi Allah takdirkan kita mampu buat.
Itu besar nikmat. Dalam dunia ini tak semua orang Islam. Dalam banyak-banyak orang Islam, tak semuanya Allah beri peluang untuk ibadah. Dalam ramai-ramai orang yang berpeluang untuk ibadah itu, tak ramai yang nak rebut, yang nak ambil peluang. Dan dalam ramai-ramai orang yang buat ibadah, tak semua orang itu ikhlas kerana Allah. Paling kurang saringan-saringan itu kita berada yang saringan sebelum terakhir, iaitu buat ibadah, cuma kita kena usahakan pada keikhlasan. Dapat taat ini nikmat besar. Syukur pada Allah kerana Allah beri kita peluang untuk ibadah. Maka hari kita kena bangun tidur, ya Allah berikan aku peluang lagi untuk rasa manis dan membuat ibadah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, menyambung perbahasan kitab iman dan kehidupan Dr. Yusuf Al-Qaradawi pada subtopiknya hari akhirat. Apakah manusia ini selesai begitu sahaja dengan menemui kematian, mati dan dikuburkan, lalu hancur menjadi tanah dan habis riwayatnya? Atau hidup manusia itu berterus jalan menempuh berbagai peristiwa dan tingkatan sehingga sampai kepada suatu masa menerima kesenangan yang abadi atau siksaan yang pahit getir? Akal memberikan ilham dan hati merasakan bahawa umur yang pendek ini bukanlah kesudahan hidup manusia. Kematian adalah merupakan insan, yakni jiwa yang tanggal dari tubuh, sebagaimana kain tanggal dari badan. Kemudian itu manusia hidup kekal dalam cara yang lain, yang hakikatnya belum dapat diketahui. Hidup itu bukanlah sebagai dugaan kaum materialis yang dinyatakan dalam Quran, kesesatan fahaman mereka, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Hidup ini hanyalah hidup di dunia sahaja. Kita mati dan kita pasti tidak akan dibangkitkan. Surah Mu'minun ayat 37. Berkata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, hakikat manusia ini akal kita tak perlu terima. Kalau kita hidup di dunia, mati lepas tu tak ada apa-apa, akal tak terima. Akal manusia secara logiknya, secara lahiriah, hanya dia akan terima bahawa lepas kita mati ini mesti ada alam lain. Itu dibuktikan dengan kefahaman agama-agama adat. Agama ada dua, satu agama samawi, satu agama adat. Agama samawi itu agama yang dibawa oleh keturunan Nabi Ibrahim, dipanggil Abrahamic religion. Jadi itu agama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi lainnya. Tapi itu diklasifikasikan sebagai agama Nabi Ibrahim. Itu wahyu, agama wahyu. Ada satu lagi agama dipanggil agama adat. Apa agama adat? Buddha, Hindu. Mereka ini hanya berasaskan kepada kepercayaan tok nenek dan itu biasa juga agama. Dalam kepercayaan tok nenek mereka itu, mereka juga percaya ada hidup selepas mati. Hidup semula lah kiranya. Kalau agama Hindu itu dia kata hidup kita ni jadi binatang. Kalau kita tengok satu panah, kalau baik mungkin jadi malaikat, jadi orang kaya-kaya, hidup semula. Itu dalam agama Hindu. Kalau dalam agama Buddha macam tu lah, dia buang bangun balik. Dia hidup di alam lain. Maksudnya ada yang dipanggil kehidupan yang akan datang, bertitik tolak, bahagia di situ bergantung kepada sejauh mana kita jadi orang baik di situ. Itu akan manusia terjemahkan di situ. Ya, sambung. Namun gelanggang hidup ini, bagaimana gelanggang hidup ini akan selesai begitu sahaja, padahal di dunia ini ada yang merampas, ada yang mencuri, ada yang membunuh, ada yang menganiaya, ada yang sewenang-wenangnya dengan kekuatan dan kekuasaan yang ada di tangan, dan sedang banyak di antara mereka yang belum menerima hukuman kerana dapat bersembunyi dan menutup kesalahannya, menyebabkan dia dapat bebas atau kepadanya tidak dapat dilakukan hukuman.
kerana dia boleh mempergunakan kekuatan pedang dan dapat berbuat sesuka hati. Akal yang sihat, perasaan keadilan, tidak dapat menerima bahawa orang yang bersalah akan bebas. Begitu sahaja. Ini dari sudut adatnya, mereka percaya orang yang zalim tapi dia terlepas di dunia sebab dia berkuasa, dia tetap akan kena balasan nanti. Itu akal. Hukum akal. Hukum akal ni hukum manusiawi. Pengajian kitab ni pengajian manusia. Sifat manusia ni dia memang begitu. Kalau dekat sini dia tak boleh nak diadili, tak apa, nanti kau akan diadili. Bila? Akan datang. Masa bila? Lepas mati. Itu akal manusia. Dia panggil kehidupan selepas hidup lah. Masa saya mengajar dulu di UiTM Shah Alam, ada student-student yang banyak pandai yang non-Muslim lah. 10% dia pergi UiTM itu non-Muslim. Dia buka malam buka untuk non-Muslim, tapi miskin lah, dia dapat tajaan. Jadi orang ni pandai-pandai, tapi orang ni tak, pertama tak percaya Tuhan, kedua orang ni ateis, tak ada agama. Jadi saya pun tegur lah, awak ni hidup ni nak ke mana? Ada 7 hidup. Saya mengajar moral di situ, saya tanya ada 7 hidup nak ke mana? Oh, nak berjaya, nak bahagia. Dia orang ni kalau ada subjek semua ini. Kalau ada 8 subjek 8 ni. Kalau ada 14 subjek 14 ni. Kalau ada 18 subjek 18 ni. Saya kata banyak A. Kenapa tak ambil semua huruf? Ada A, B, C, D, apa A je. Ada A itu tanda kecemerlangan. Kalau hidup nak cemerlang, sebenarnya ada lagi hidup lepas daripada dunia ini. Itu pun kau kena cemerlang. Tapi bahan hidup yang cemerlang lepas ni, dia tak boleh usaha masa tu. Dia kena usaha masa sekarang. Dia macam tercengang, macam tak tahu nak react. Sebab dia tak pernah diberikan pendedahan pasal hidup beragama. Sebab tu dia pening. Dia tak faham kenapa kita kena azan kat luar. Dia tak boleh faham. Kan berlaku isu kenapa kena azan kat luar, lalu speaker masuk ke dalam dewan apa semua tu. Sebab dia memang dia besar kan, dia tak faham kenapa kena azan kat luar. Kita tuntutan agama dan kita terus terima as it is. Bagi dia tak ada. Sebab dia memang tak dibesarkan dengan pengajian agama macam kita punya pengajian. Kita ada formal pengajian agama daripada kecil sampai besar. Education agama ni tak ada. Bila masuk alam universiti dia hanya cerita akademik je, agama tak ada. Dia tak ada structure tu tak ada. Kita ada dia pun ada fiqh, ada sirah, ada akidah. Dia tak ada. Jadi bila kita sebut kena buat, dia tak boleh nak terima. Kita kena patuh pada agama, dia tak boleh terima. Dia kata kenapa? Kena patuh. Hidup ni kena human rights dia. Agama dia adalah human rights. Ya, dia pun kata kenapa kita tak boleh bertelanjang? Kita orang binatang boleh bergil, kenapa manusia tak boleh? Susah kan kalau dia hujah itu. Ya. Dia kata dia punya argument. Masa saya duduk di New Zealand, dia ada satu hari di pagi hari bertelanjang. Pening nak cakap dengan Allah masalah ini. Kita imam masa tu, saya imam. Jadi dia hari itu di pagi hari naked day, hari bertelanjang. Jadi kenapa you tak telanjang? Kenapa saya tak telanjang? Dia kata you have a right. Dia suruh kita tegakkan kebenaran diri kita untuk telanjang. Tuan tahu tak betapa dahsyat ni saya nak berdebat dengan pengantis. Jadi sila. Jangan pergi Muslimat kalau suami nak pergi New Zealand, pastikan tadi tu tak tertembung dengan hari naked day. Yang penting dengan Muslimat. Tapi dekat South Island dia perayaan tu. South Island satu bandar dia ada. Saya tak pergi ke bandar tu. Tapi memang pagi telanjang. Pagi tu imam dia boleh keluar, yang lain tak ada. Saya tak bagi first tu dia keluar. Tapi dalam keadaan dia telanjang tu, dia pakai topeng. Saya kata kenapa awak pakai ni syik ni, face mask ni kenapa? Maju. Orang tahu maju pula. Maknanya hidup dia tu dia berasaskan kepada human rights. Dia ada maju sikit. Yalah, cuba tetapi membayangkan main skateboard tak ada baju, naik basikal tak ada baju. Kalau muda-muda semangat sikit nak tengok 70-an ni macam ni. Terlalu biar memang. Sebab dia macam itulah mantat dia. Dia hidup tidak ada agama. New Zealand ni dia hidup dia tak ada agama.
Dia hanya meraihkan, dia letakkan Kristian hanyalah sebagai sekadar ada je. Dia sekadar ada je. Gereja pun tak pegang. Gereja pun banyak orang Islam yang pergi penolongan. Itu Syaiman. Gereja orang pergi Syaiman. Dia tak ada hidup beragama. Bila saya pergi, dia punya circle tu, dia ada berani religion circle tu. Wakil Islam, wakil Kristian, wakil Yahudi. Yang wakil Kristian orang Korea, ada di Korea. Cerita mana orang mak saya nak ada muka saya. Ya, sebab New Zealand ni dia kalau Christmas pun musim sama. Saya tanya dia, Santa Claus tak datang ke? Mana ada Santa Claus musim winter? Musim sama kau gila ke? Oh tak ada musim tapi tu macam mana nak sama Christmas Santa Claus tak ada. Kena pergi atas kena pergi yang isi sekarang matahari. Baru ada Santa Claus. Itu seluruh benda ni. Kalau pakai gerakan dia lah masa siap-siap dengan sebab dia punya fokusnya adalah nak mengajak manusia untuk hidup beragama. Sebab manusia hidup tak beragama. Kalau pergi hospital tu, saya dia doktor, dia pergi hospital tu dia kata, oh ni ada anak yang sakit, mana bapak dia? Ni bapak dia. Bapak awak? Ini juga bapak dia. Bapak dia. Maksudnya bapak dia berangkat bapak anak dia. Saya kata, kenapa awak cinta dengan bapak awak? We fall in love. Akan pergi. Saya pun tak tahu. Dia bukan duduk sudut agama dia pening. Sudut kekeluargaan dia pening. Kat New Zealand. Bapa kahwin dengan anak sebab sayang. Dapat cucu. Rupa dia jadi cacat bapa. Pusing dalam pusing. Family tree. Sebab tu bila dia tengok hidup beragama tu, dia tak tahu macam mana nak appreciate. Sebab dia hanya human rights. Suka, okay, on. Tak suka, tak apa, move on. Kita ada agama. Tak suka macam mana pun, tak apa, ni suami kita. Suka, tak suka macam tak apa, ini isteri kita. Takkan hidup ni nak suka je. Hidup ni memang kena tak suka sikit. Kalau semua suka je nak dapat Mr. Perfect kan suami tu, oh bayanglah. Kita bukan dalam suka. Kita dalam mujahadah, kita tempat untuk diuji dunia ni. Ni harapkan suami, saya nak suami yang kaki masjid, muka handsome, duit banyak, caring. Oh ini perfect sangat ni aja. Ini tak lupa kriteria macam ni. Ustaz dia tak carikan nak makcik seorang lelaki untuk kahwin dengan anak makcik. Dia kaki masjid, dia pandai, dia handsome, dia pandai baca Quran. Mana nak cari? Tak jumpa lah ajar macam tu. Kriteria tu tinggi sangat. Kita bukan dekat syurga, kita kat dunia. Kalau kat syurga ya, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dikelilingi oleh kaum anak-anak yang sadu-sadu, yang handsome. Tapi hakikatnya tidak. Handsome masa 20-an ya. Bawa ke 70-an dia lain sikit dia punya handsome. Jadi kena terima dia punya keadaan. Handsome juga lah, handsome juga. Tapi yang secara 70-an lah, mana nak sama satu kata dia gigi penuh kapur berbaik. Mana ada lah. Dia handsome secara 70-an. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi hakikat manusia itu, akal manusia, dia tidak boleh terima bahawasanya manusia yang tidak diadili di dunia ini dia akan bahagia kekal walaupun selepas mati. Di pihak yang lain pula banyak orang yang berbuat baik dan mengerjakan kebaikan, berjuang dan berkorban untuk menegak yang benar, tetapi kadang-kadang tidak menerima balas jasanya. Di satu sudut itu dari itu yang zalim, kerusi dia tak ada, tiba-tiba tidak ada adil, tak boleh hidup. Yang satu sudut yang lain ada pihak yang berjuang dan berkorban, yang jasanya tidak berbalas. Ada kalanya kerana mereka adalah seorang prajurit yang tidak dikenali, atau perasaan benci dan dendam menyebabkan orang sengaja melupakan jasa dia ni, atau kerana ajal datang lebih cepat sebelum dia terima pangkat kebesaran kesenangan sebagai balasan amal baiknya. Banyak pula orang yang memanggil kepada jalan yang benar, berpegang teguh dan membela kebenaran, lalu orang yang zalim tegak di jalan menghalangi dan meringkangi mereka, menyakiti mereka, menyeksa dan menindas dan mengusir mereka, sehingga mereka terjatuh terbaring sebagai korban perjuangan, sedang melawan mereka yang jahat itu
hidup dalam aman dan selamat, bahkan hidup dalam kemewahan kesenangan. Dari satu sudut, orang yang berkorban siang malam, pagi petang, yang bangun malam-malam di saat orang lain boleh tidur, yang sanggup tak pergi beraya, jaga trafik. Nampak tak? Jasa-jasa mereka ini tidak berbalas, tak setimpal balasan. Ada yang di saat kita boleh duduk di sebuah masjid, ada orang yang terpaksa standby 24 hours tunggu panggilan kecemasan. Ya, mana tadi kalau ikut topan, tumpang semua pokok. Kat Melawati tumpang, satu sisi ada bomba dah standby 34 hours. Oh, itu saya memang tak habis sini. Orang kaya dia boleh standby. Mana kata ada jasa yang tidak berbalas, tak cukup gaji besar tu lah untuk dia boleh standby 24 hours 7 tu. Tunggu je, cek tak pokok tumbang, okey saya datang. Kita kalau pokok tumbang kalau tak ada seminggu dah situ. Tak ada ke? Tak siapa nak alihkan dia yang orang pun tak sibuk-sibuk nak alihkan. Ada orang yang sedang melakukan khidmat masyarakat yang tidak berbalas ini, maka akan manusia yang sihat tidak mampu berfikir kalau mereka tidak diberikan balasan yang setimpal. Akal yang sihat mempercayai adanya keadilan ilahi, bahkan menuntut mesti ada sesuatu tempat ataupun masa di mana orang yang berbuat kebaikan menerima balasan yang baik, orang yang bersalah pasti menerima hukum kerana kesalahan. Tidak akan mungkin sama antara orang yang mengerjakan perbuatan baik dengan orang yang mengerjakan perbuatan jahat. Masing-masing pasti memperolehi nilai-nilai dan balasan yang bersesuaian dengan perbuatan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sad ayat 28, "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar." Akan kami samakankah orang-orang yang beriman dan orang yang mengerjakan perbuatan baik dengan orang yang berbuat bencana yakni kejahatan di muka bumi? Atau akan kami samakankah orang-orang yang bertakwa dengan orang yang jahat? Mana kata Allah Subhanahu wa taala tanya kita, adakah boleh disamakan? Kalau kamu pun tak disamakan, akan aku samakan. Kalau manusia pun tak boleh nak terima, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan samakan manusia yang jahat dengan manusia yang baik. Tak sama. Allah Subhanahu wa taala tak akan samakan orang yang beriman yang mengiktiraf dia sebagai Tuhan dengan orang yang tidak mengiktiraf dia sebagai Tuhan, walaupun dia baik. Itu bezanya orang beriman yang baik dengan orang yang tak beriman tapi baik. Nilai dia beza. Dan kalaulah dia beriman tapi tak baik, berbanding dengan orang yang tak beriman tapi baik, tetap orang yang beriman itu tinggi kedudukan. Kita ada jiran sebelah kanan, jiran sebelah kiri. Sebelah kanan namanya Ahmad, perangai dia Ustaz, oh ya Allah, macam mantu raya, kata dia. Semua benda yang saya tak sukalah tengok, dengan sampah, dengan kucing, dengan keternya blok rumah saya, macam-macam lah, dengan bunyi letup-letup, pom-pom, bunyi exhaust motor. Elok nak sila baju, dia bakar sampah, dengan tempat nyamuk takut ini, semua ada. Semua yang tak menyenangkan jiwa saya. Tapi dia Ahmad dan Islam. Yang sebelah kanan ni Ustaz, oh macam malaikat lah. Memang dia ni memang ahli syurga lah. Baik orang ni. Sapu sampah, kemas rumah, sampah saya pun dia sapukan. Dia bagi hadiah birthday, dia bagi hadiah anniversary. Dia punya anniversary, saya dapat kek. Dia punya birthday, saya dapat kek. Baik Ustaz, acok. Mana satu yang patut saya berikan perhatian yang lebih Ustaz? Kalaulah Islam dipandang ke mana? Dia
Cerita gitulah. Dia itu dididikan dengan apa? Dia bisa dari sudut Islam, dari sudut pandangan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita faham. Orang yang beriman ini dia tak sama dengan orang tak beriman. Orang yang beriman ini umpama dia masuk ke rumah orang atas tiket jemputan dan dia terima kita sebagai tuan rumah, tapi sepanjang dia dari rumah kita tu, anak dia main bilik air, main masuk bedroom, ke komputer ais, jatuhkan TV, flat screen kita memanglah marah. Tapi kita tahu dia tetamunya yang dijemput. Tak apa. Sampai sudah tak apa. Flat screen pecah ni. Tak apa. Dalam hati pecah tak apa. Pasal tak pernah awak mana nak kasih nak jangan. Anak juga mana jangan. Boleh. Dah maaf lah anak sini nakal sikit dia harga sikit habis dah semua ais pun makan tak apa lah. Berarti ais dia buka. Master bedroom kita pun ada anak jiran kekal. Perempuan tak kata main keluar. Dah main dah tak ada. Secara asasnya masa kita jemput dan dia tahu kita tahu rumah bapa dia, minta maaf lah. Anak buat perangai ni, minta maaf lah. Satu lagi sudut, orang ni datang tak siapa-siapa datang. Dia basuh pinggan, dia nak kipas. Awak ni siapa? Saya tak tahu lah. Tadi pun saya datang macam rumah ni macam nak bising-bising sikit. Dia masuk bedroom, dia buat baik lah. Tapi dia buat macam rumah dia, lepas tu dia tak ikutlah pun kita sebagai tuan. Jadi kita pun rasa suspicious. Awak ni salah rumah ni saya tak jemput, saya keluar. Kalau dia buat baik macam mana pun, kita tetap akan rasa insecure. Siapa ni? Ni siapa ni? Kalau dia, awak tahu rumah dia lain sikit, ni Nazul. Awak siapa? Tak, awak siapa? Saya Jebon, datang rumah. Itu cerita kedua Remy lah. Sebab dia tak tahu satu rumah. Main belasah di rumah Remy ni lagi dia. Jadi itulah orang bapa orang beriman dan orang tidak beriman. Kalau dia baik macam mana sekalipun, tapi dia tidak mengiktiraf empunya anak ini ada Tuhan dia, ada empunya. Dia tidak mengiktiraf empunya anak ini, maka dia tidak ada Tuhan. Walaupun dia baik, dia mungkin dapat something lah balasan di dunia. Orang yang tidak beriman kalau dia baik, dia dapat balasan duniawi. Kalau dia taat mak ayah dia dapat dunia. Kalau dia suka buat penginjilan, dia akan dapat balasan dunia. Orang yang tidak beriman, Allah bagi semua kebaikan duniawinya di dunia. Sebab tu jangan kita hairan, mereka kaya, mereka bahagia, sebab Allah akan balas terus on the spot. Tetapi bagi orang beriman, hidup kita ni selalunya diuji. Life is a test. Hidup ni adalah ujian. Jadi kita diuji hari-hari. Hari-hari memang diuji. Jika awak yang nama Ahmad ni macam tu, sebab awaklah tempat ni untuk dia diuji, untuk awak diuji. Dia tu adalah ujian awak. Jadi memang perangai yang macam tu Allah takdirkan dia untuk ujian. Dan dalam Islam, kalau Ahmad ni mati, Acok ni mati, terus berubah hukuman dia. Kalau Acok ni tak ada orang tuntutan, tapi Ahmad ni tadi, dia mesti dimandikan, dia mesti dikafankan, dia mesti disolatkan, dan dia mesti ditanamkan. Ini empat benda yang kita kena buat kalau jiran kita namanya Ahmad. Kalau tak ada, semua berdosa. Tak ada pengurusan jenazah, berdosa seluruh tanah. Berdosa. Maka begitulah hukumannya. Kalau orang itu di Islam, dia punya martabat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana asasnya dia terima siapa pempunya Tuhan, pempunya anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jasiyah ayat 21 hingga 22. Am hasiban alladziina ijtara'u as-sayyi'ati an naj'alahum kalladziina aamanu wa 'amilus salihati sawaa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma
orang yang mengerjakan kesalahan itu menganggap bahawa mereka akan kami samakan dengan orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik, iaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Allah tanya kita, amat buruk anggapan mereka. Allah menciptakan langit dan bumi dan bahawa setiap diri akan menerima balasan menurut usahanya, dan mereka tidak akan diperlakukan secara tidak adil. Lagi sekali Allah Ta'ala gunakan kaedah pertanyaan. Adakah kamu menganggap aku akan buat orang yang buat jahat ini sama dengan orang yang beriman? Kalau itu yang kamu anggap, teguklah pemikiran kamu. Mana mungkin manusia jadi dipersamakan dengan akhlak yang buruk dengan akhlak yang baik? Setiap manusia pasti akan diberikan balasan menurut apa yang mereka lakukan secara adil. Membangkitkan manusia yang telah mati menjadi hidup kembali bukanlah merupakan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah berkuasa menciptakan manusia kali pertama. Kalau Tuhan berkuasa menciptakan manusia kali pertama, tentu mudah baginya untuk memenangi ciptaan yang kali kedua. Dalam hidup kita ni yang susahnya kali pertama lah. Hidup kita secara manusia, kita nak cipta model itu susah. Tapi bila dah ada, kita sekadar nak reproduce model itu senang. Macam contohnya Thomas Edison buat lampu. Dia orang kata lah, Thomas Edison try buat lampu ni 999 kali dan dia tak tiba. Kali ke-1000 dia buat. Cuba bayangkan kalau Thomas Edison tiba pada kali ke-999 kali, tentu kita gelap sampai sekarang. Orang punya exaggerate cerita dia tu, nak menunjukkan jangan putus asa. Thomas Edison buat lampu 999 kali. Kita pun percaya pun. Saya tidak tahu siapa, saya tak kenal Thomas Edison tu. Tapi cerita lampu dicipta oleh namanya Thomas Edison. 999 kali percubaan. Tapi bila dah buat lampu, saya faham mental opposite RM3, dia ni. Alexander Graham Bell buat telefon, tak tahu berapa kali. Tapi nak ceritanya zaman dulu kala telefon tak adalah seringan macam ni. Tahun 70-an, 80-an, handphone je benar. Handphone with briefcase uang, tak kat meja. Itu pun tengok, ada telefon macam tu kan. Zaman sekarang, kalau zaman orang handphone jadi pergi zaman dulu, apa ni? Handphone ni kata semua benda dah buat. Ya, sekarang ni dia ada chat GPT.ai yang cakap dengan komputer. Dia kata cakap dengan komputer tu dah boleh ambil 300 juta punya profession. Chat GPT dia cakap dengan robot AI tu. Tentu tak tahu tak apalah, hidup dia betul basic. Ni budak-budak muda boleh kerja. Dia boleh jawab semua persoalan dekat dunia. Jadi sekarang ni dia tak perlu hanya kerja, sebab kita dah boleh setting siap-siap sistem tu untuk ambil semua gitu kan. Itu bahaya tu. Nanti imam pun dia boleh ambil juga, pos imam. Ketika robot tu, sebaiklah imam tak boleh robot. Kalau tidak, dengan imam pun robot akan take over. Dia macam cerita Universal Soldier tu yang mana komputer take over manusia satu hari nanti. Ingatkan cerita Dato' je, rupanya betul. Sekarang ni semua kalau kita nak order produk, semua komputer yang responkan. Dia masuk je sale, ting 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 ting. Apa tu Haji? Itu produk saya jual duduk. Apa tu Haji? Itu yang promote. Saya letak dalam sistem tu promotekan, sistem tu closekan, orang tu pun bayar, kena dan. Oh macam tu dia, masuk profit je. Saya tengah minum kopi ni Ustaz, saya dah bisa finance RM3,000. Baik, senang buat duit, senang dia zaman sekarang. Haji, order tolong. Haji pakai tudung tu? Saya tak pakai tudung. Oh, tak pakai tudung pun boleh jual tudung zaman sekarang. Guna robot. Zaman sekarang ni hanya orang yang malas je yang tak pergi buat duit. Zaman sekarang ni semua boleh buat duit. Duduk rumah main handphone je, duit juta-juta.
Begitu pergi pejabat, kena apa dah nasibnya. Budak ni pergi pejabat buat bisnes online. Itu tak boleh lah, itu misleading lah, itu berdosa lah. Tapi zaman sekarang ke arah itu. Kita nak jual produk tak macam dulu, haksis tu pun pada tak siap. Sekarang mudah. Walaupun kita bukan owner produk, kita publish produk orang pun dapat duit. Ini semua robot punya kerja ni. Zaman sekarang ni memang zaman teknologi. Jadi handphone ni tuan-tuan, punyalah hebat, dia boleh bukan hebat mana, dia boleh ambil tugas manusia. Sebab tu handphone ni kena invest sikit, biar nampak skrin besar, biar up to date, supaya kita nak dapatkan kualiti ilmu paling penting. Baca Quran ni kadang-kadang handphone letak sini, boleh guna lagi ni, boleh guna lagi. Dah terletak ni nak baca mesej tu tak boleh, ni boleh guna lagi. Haji duit dah tak ada ke? Duit ada lah, tapi sayang handphone ni tak boleh je. Haji kena gunakan hak mata haji, nak tengok pun tak boleh, pun tulis. Saya kalau balik kampung tengok handphone mak-mak, handphone dia tak boleh dah, tak update dah ni, dia handphone bagus. Boleh guna lagi ni. Memang boleh guna, tapi banyak maklumat tak boleh masuk. Dah jam dah. Nak kena pilih transfer, tak payah, tak payah transfer, beli handphone bagus, disimpan. Kalau nak guna, buka balik. Kena invest sesuatu. Sekarang ni kita banyak yang ambil handphone, nak makan kat handphone, nak mengaji kat handphone, nak cakap dengan cucu kat handphone, semua kat handphone. Invest sikit, beli mahal sikit tak apa, supaya kita ada nilai hidup untuk memudahkan kita ibadah itu penting. Yang lain itu tak kisah sangat, ibadah itu penting. Tak ada kuliah agama, sekarang tak ada isu dah. Tekan di YouTube ataupun Facebook, masuk kuliah, boleh dah dapat agama, tak ada alasan tekan cahaya. Begitulah, maksudnya teknologi boleh begitu. Dia punya evolusi teknologi sangat pesat. Evolusi kenderaan sangat laju. Apa juga ciptaan manusia boleh berevolusi macam tu punya hebat. Jadi kalau ciptaan itu yang susahnya adalah permulaan, sama jugalah manusia. Nak menciptakan manusia kali pertama itulah susah. Tetapi bila manusia itu dah ada, apalah sangat untuk diciptakan kali kedua. Jadi kita ni semua, walaupun dah hancur jadi tulang-tulang dan jadi habuk, cair dalam kubur esok, Allah Ta'ala nak suruh kita hidup. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Bila Allah kata aku nak jadikan kamu adik, Allah hanya kata jadi sekarang, maka jadilah dia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat sama-sama kita ambil keaktibaran dan jadikan sandaran dan kehidupan. Aku bermada tasma'un, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang tasbih kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.